Pertama sekali kita tengok sifat-sifat wajib bagi Rasul. Sifat-sifat wajib bagi Rasul ada berapa? Ingat lagi? Sifat-sifat wajib bagi Rasul ada 4. Pertama, sidqun ataupun siddiq. Kedua, amanah. Ketiga, tabligh. Dan keempat, fatanah. Pertama, kita lihat kepada sifat siddiq. Siddiq lawannya kizbun. Siddiq bererti benar. Okay? Rasul itu wajib bersifat benar dalam segala perkara. Termasuklah lintasan hati, perbuatan, perkataan dan takrirnya. Okay? Dan Rasul juga benar dalam segala apa yang disampaikan. Contohnya perintah dan larangan Allah. Okay? Berita gaib dan khabar tentang kiamat dan lain-lain lagi. Semuanya benar apa yang disampaikan tu. Okay? Termasuk juga dalam gurauan. Okay? Kizbun pula lawan kepada sifat siddiq ni maksudnya dusta. Okay? Jadi mustahil untuk Rasul bersifat dusta. Okay? Orang yang bersifat dusta ni tak boleh pun jadi Rasul. Tak dipilih pun sebagai Rasul. Firman Allah Ta'ala, وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. Daripada surah Al-Ahzab ayat 22, maksudnya, dan benarlah apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Okey, untuk sifat siddiq ni, kita boleh tengok kepada peristiwa Isra' dan Mi'raj ya. Okay, peristiwa Isra' dan Mi'raj ni memperlihatkan kebesaran dan keagungan Allah kepada Nabi Muhammad apa yang di langit dan di bumi. Bila baginda menceritakan peristiwa tersebut kepada kaumnya, mereka tak percaya pun. Lalu mereka minta Nabi Muhammad buktikan kebenaran dakwaan baginda. Okay. Untuk mengesahkan dakwaan baginda, Nabi Muhammad minta kaum Quraisy menanyakan peristiwa berkenaan kepada kafilah yang ditemui dalam malam tu. Okay. Kafilah tu dah mengesahkan akan kebenaran peristiwa Isra' Mi'raj Nabi Muhammad. Okay. Sifat wajib yang kedua, kita lihat kepada amanah. Amanah lawannya adalah khianah. Amanah bererti jujur dan dipercayai. Okay? Rasul wajib melaksanakan tugas dengan amanah. Rasulullah dikenali sebagai Al-Amin sebab baginda merupakan seorang yang jujur dalam kehidupan. Okay? Dalam segala hal, Rasulullah sentiasa bersikap jujur. Khianah pula maksudnya tidak jujur, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perkara yang diperintahkan. Okay? Jadi mustahil untuk seorang Rasul tu bersifat khianah. Okay, kita lihat firman Allah Ta'ala. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ. Surah Asy-Syu'ara ayat 106 dan 107. Maksudnya, tatkala saudara mereka Nabi Nuh berkata kepada mereka, hendaknya kamu mematuhi suruhan Allah dan menjauhi larangannya. Sesungguhnya aku ini ialah Rasul yang amanah. Yakni yang diutuskan oleh Allah kepada kamu. Okey. Kisah tentang amanah ini kita boleh lihat dalam peristiwa perletakan semula Hajarul Aswad. Okay, satu ketika dulu, Mekah pernah dilanda banjir. Kaabah rosak, penduduk Mekah bergotong royong untuk memperbaiki Kaabah. Okay, ketua kabilah berselisih pendapat. Siapa yang layak meletakkan Hajarul Aswad semula ke tempatnya? Okay, jadi mereka setuju orang yang mula-mula masuk ke Masjidil Haram pada pagi esoknya akan dijadikan hakim. Pada esok harinya, Nabi Muhammad ialah orang yang pertama masuk ke Masjidil Haram. Jadi mereka mengamanahkan baginda untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Nabi Muhammad masa itu membentangkan serban dan letakkan Hajarul Aswad ke tempat asalnya. Kaum Quraisy berpuas hati dengan cara yang dilakukan oleh baginda. Macam mana? Setiap ketua kabilah pegang hujung
serban dan bawa serban tu dengan Hajarul Aswad atas serban tu bersama-sama ke tempat meletakkan Hajarul Aswad. Okey. Jadi peristiwa tu membuktikan kebijaksanaan dan sifat amanah Rasulullah. Dengan demikian Rasulullah digelar Al-Amin. Sifat wajib yang seterusnya ialah sifat tabligh. Tabligh lawannya kitman. Okay. Tabligh bererti menyampaikan. Okay. Semua Rasul wajib menyampaikan segala apa yang diperintahkan oleh Allah kepada umatnya. Sama ada suruhan ataupun larangan. Semua perkara ya. Jadi Rasulullah tidak takut ancaman musuh masa menyampaikan risalah Allah. Okey. Ada Rasul yang dibunuh juga semasa menyampaikan dakwah kepada kaumnya. Seperti Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Okay. Kitman pula bermaksud menyembunyikan segala perintah Allah. Okay. Menyembunyikan ya. Jadi mustahil bagi seorang Rasul untuk bersifat kitman. Sebab seorang Rasul tu mesti menyampaikan segala apa yang diperintahkan oleh Allah. Okay. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Daripada surah Al-Ma'idah ayat 67. Maksudnya, wahai Rasulullah, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Okey. Untuk sifat tabligh, kita boleh lihat apa yang berlaku dalam turunnya wahyu pertama. Okey. Ketika itu Nabi Muhammad beribadah di Gua Hira dan malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama. Wahyu yang pertama pada surah apa? Surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Okey. Kita baru belajar tentang surah Al-Alaq kan? Okey. Nabi Muhammad menceritakan peristiwa itu kepada isterinya Khadijah. Khadijah mempercayainya dengan penuh keyakinan. Jadi Khadijah membawa suaminya berjumpa sepupunya Waraqah bin Naufal untuk mendapat kepastian. Waraqah bin Naufal mengesahkan bahawa baginda telah dilantik oleh Allah menjadi Rasul. Maka daripada saat itu Rasulullah menyampaikan apa sahaja perintah dan larangan yang Allah berikan. Sifat wajib yang terakhir yang wajib ada pada Rasul ialah fatanah. Fatanah lawannya baladah. Apa itu fatanah? Fatanah bererti cerdik dan bijaksana. Semua Rasul mempunyai kebijaksanaan dalam berhujah, ketepatan dalam tindakan, tajam akal fikiran dan kuat ingatan serta mudah memahami sesuatu perkara. Okey. Sifat fatanah ni dah mudahkan para Rasul untuk menyampaikan ajaran agama dengan berkesan dan dapat mematahkan hujah mereka yang ragu-ragu kepada ajaran Rasul. Okey. Baladah lawan kepada sifat fatanah ni maksudnya bodoh. Okey, jadi mustahil untuk Rasul bersifat baladah. Okey. Firman Allah Ta'ala, Id'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'uzatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Surah An-Nahl ayat 125. Maksudnya, serulah ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad dengan hikmah, kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik dan berbahaslah dengan mereka yang engkau serukan itu dengan cara yang lebih baik. Okey. Contoh kebijaksanaan, contoh fatanah yang kita boleh tengok adalah semasa perniagaan, dalam perniagaan yang diuruskan oleh Nabi. Okey. Semasa remaja, Nabi Muhammad SAW telah diberi tanggungjawab untuk menguruskan perniagaan Khadijah binti Khuwailid. Okey. Nabi menguruskan perniagaan itu bermula dari Mekah untuk diniagakan ke Syam. Okey, ingat lagi kan? Okey. Baginda bijak menguruskan perniagaan itu dengan mengelaskan mengikut mutu barangan dan menentukan harganya yang berpatutan. Orang ramai tertarik hati dengan cara jualan tu. Jadi barang-barang perniagaan yang dijual laris.
Okey. Perniagaan Khadijah jadi bertambah maju dan dapat keuntungan yang lumayan dengan sebab kebijaksanaan Nabi Muhammad menguruskan perniagaan tersebut. Sekarang, kita lihat pula sifat-sifat mustahil bagi Rasul. Sifat mustahil bagi Rasul ada berapa pula? Ada 4. Okey. Pertama kizbun, kemudian khianah, kitman dan baladah. Yang pertama, kita lihat sifat kizbun. Apa itu kizbun? Kizbun bererti dusta. Dusta ni, kizbun adalah sifat orang munafik. Jadi, orang mukmin jangan bersifat munafik. Tinggalkan sifat kizbun. Rasul semuanya bersifat maksum. Jadi, mereka akan laksanakan suruhan dan tinggalkan larangan. Jadi, kita kena ikut sifat Rasul. Apa yang baik yang dibawa oleh Rasul, kita mesti ikut. Jadi kita sebagai orang Islam, orang mukmin wajib beriman bahawa Rasul tidak bersifat kizbun. Yang kedua, kita lihat sifat khianah. Apa itu khianah? Khianah bererti tidak jujur. Khianah juga adalah sifat orang munafik. Jadi orang mukmin jangan bersifat munafik. Okay, tinggalkan khianah ni. Okay. Jadi Rasul juga adalah insan yang amanah. Sebab Rasul maksum. Okay. Jadi kita sebagai orang Islam wajib beriman bahawa Rasul tidak bersifat khianah. Seterusnya, kita lihat kepada sifat kitman. Apa itu kitman? Kitman bererti menyembunyikan. Okay. Rasul wajib bercakap benar walaupun ianya pahit. Dan Rasul tidak menyembunyikan sesuatu yang benar. Ramai Rasul yang terseksa kerana menyampaikan kebenaran. Okay. Jadi, agama Islam wajibkan setiap umat Islam menyatakan sesuatu yang benar. Kita kena bercakap benar. Jadi, kita semua wajib beriman bahawa Rasul tidak bersifat kitman. Seterusnya, kita lihat pula sifat baladah. Apa itu baladah? Baladah bererti bodoh. Okey. Jadi dalam Islam menuntut ilmu sangat dituntut. Okey, kenapa? Untuk mencapai kejayaan dalam hidup, sama ada dunia ataupun akhirat. Dan orang yang berilmu ni dia akan dihormati. Dan kita kena ada ilmu supaya kita tak susahkan orang lain. Jadi, kita semua sebagai orang mukmin wajib beriman bahawa Rasul tidak bersifat baladah. Sekarang kita lihat pula kepada sifat harus. Apa itu sifat harus? Okay. Semua Rasul harus bersifat seperti manusia biasa selagi tidak menjatuhkan martabat kerasulannya. Sekarang kita lihat pula sifat harus bagi Rasul. Apa contoh sifat harus yang ada pada Rasul? Okay, contohnya berumah tangga, makan minum, tidur jaga. Mereka juga harus bersifat suka, duka, malu, marah dan seumpamanya. Begitu juga Rasul mengalami sakit seperti demam dan sebagainya. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepada aku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Oleh itu, sesiapa yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan sesiapa pun dalam ibadatnya kepada Tuhannya.